Seterusnya kita beralih kepada topik yang selanjutnya untuk kita bincangkan kepada anda semua berkaitan dengan jenayah cyber. Jadi jangan mudah terjerat, ini yang seringkali berlaku. Tak kira sama ada golongan profesional maupun tidak, kita tetap menjadi mangsa. Jadi apa antara perkara yang perlu kita ambil tahu supaya kita tidak terjerat dan akhirnya menjadi mangsa kepada penipuan ini. Dan bersama dengan kita untuk ceritakan dengan lebih lanjut lagi, saya kenalkan iaitu Profesor Anjong Datuk Dr. Mustafa Ahmad Marikan selaku pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Negeri Terengganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk kerana bersama kami pada pagi ini Datuk. Saya kira topik ini sangat penting untuk kita sampaikan kepada seluruh keluarga Malaysia yang menyaksikan kita pada kita ini untuk kita mengelakkan dan juga kita meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat berkenaan jenayah cyber ini. Mungkin untuk permulaan ini Datuk, mungkin kita boleh memberikan perincian kepada masyarakat di luar sana berkenaan klasifikasi jenayah cyber ini Datuk. Mungkin ada yang beranggapan bahawa pada ketika ini dalam dunia digitalisasi segalanya serba-serbi kita rasa tidak selamat Datuk. Simpan duit dalam bank pun tak selamat. Kat mana lagi kita nak simpan duit Datuk, takkan nak simpan bawah bantal. Itu pernyataan yang sering kita dengar di luar pada ketika ini Datuk. Mungkin betul. Datuk boleh huraikan Datuk. Terima kasih. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasihlah kepada RTM kerana memberi saya ruang dan peluang untuk berbicara sedikit. Mungkin berdasarkan sedikit pengalaman saya, ya. Kebetulan pula saya dilantik baru saya dilantik sebagai pengurusi Yayasan Pencegahan Jenayah Negeri Terengganu. Terima kasih pada IGP, terima kasih pada pengarah GPJKK Bukit Aman, Datuk Aidi, juga kepada Negeri Terengganu, Ketua Polis, pengarah Ketua GPKK Terengganu dan ahli-ahli MCPF Pusat yang telah memberi kepercayaan tersebut. Sebenarnya perkara berkaitan dengan jenayah cyber ni dah lama berlaku, ya. Tapi secara sedar tidak sedar, sepanjang pengalaman saya duduk dalam kerajaan 33 tahun, ada beberapa pengalaman yang menarik yang saya boleh kongsikan pada hari ini bersama dengan RTN dan tetamu yang dengarlah. So, bagus teknologi ni bagus, tetapi ada risiko dia. Kalau kita tidak kawal dengan baik. Sebab tu saya melihat apa yang kerajaan nak buat sekarang ni, macam kerjasama antara SKMM, Bank Negara dan juga Polis Diraja Malaysia. Ini satu langkah yang baik. Sebab kalau tidak ditangani dengan baik, kemungkinan kita juga akan terdesak dengan confident orang nak datang ke negara kita akan jadi ketakutan. Ini kita kena melihat dari sudut yang berbeza. Sebab kita cerita pasal jenayah cyber, tapi langkah tindakan itu kena penting, kena cepat. Sebab tu saya melihat semalam ada juga kerjasama antara Tan Sri Azam Baki, iaitu SPRM dengan Bank Negara. Ini satu langkah yang baik, sebab dia kena tengok penipuan berlaku, penipuan dan juga rasuah di dalam apa-apa sektor yang berlaku hari ini. Sebab tu bank kena wujud satu data yang selamat. Semua bank. Sebab saya semalam saya berkesempatan juga menemu ramah dua mangsa keadaan jenayah cyber ni. Jenayah cyber, satu daripadanya seorang yang orang pensyarah, universiti, menyimpan duit di satu buah bank, maka duit itu boleh lesap. Bagaimana? Ini satu persoalan yang saya juga terfikir, adakah kita pakai sistem online bank-bank ini selamat atau tidak? Betul. Ini satu persoalan yang kena timbul dan bank negara kena ambil berat tentang ini untuk Kementerian Kewangan mencari jalan untuk selamatkan penyimpan-penyimpan. Sebab saya melihat data apabila dia tersebar luah di tempat-tempat yang tertentu. Sebab tu telefon kita sendiri, contoh dia. Jadi data-data ni disimpan oleh telefon mana-mana, agensi telefon yang kita ada. Mengikut nombor-nombor tu. Ini juga penting. Ini juga. Sebab tu SKMN yang mengambil langkah-langkah untuk memastikan keadaan ini selamat. Saya tak mau pergi, saya akan cerita lebih jauh sekejap lagi perkara yang berlaku, tetapi saya mengambil kes senario yang berlaku apabila wawancara semalam di Terengganu. Jadi mereka yang terkena skema ni golongan-golongan yang boleh katakan golongan pandai. Ramai golongan pendidik yang kena, cikgu-cikgu. Cukup ramai. Kenapa jadi begitu? Saya kadang-kadang terfikir salah satu mereka-mereka yang terkena skema ni, kita boleh ambil langkah beginilah.
kita boleh ambilkan mereka-mereka yang terkena ni, mereka-mereka tidak ada rakaian kawan-kawan yang ramai. Mungkin mereka duduk pergi pejabat, daripada rumah pergi pejabat, dari rumah pejabat. Jadi mereka tidak nampak. Tidak nampak arus yang di luar tu, gerakan yang berlaku ni. Dan yang kedua, ketakutan. Ketakutan tu mungkin mereka ada hutang-hutang lapuk yang lama. Apabila mereka bersara, di kalangan pesara pun ramai kena. Jadi mereka juga dengan dapat panggilan-panggilan telefon tertentu kerana apabila mereka bersara. Ini juga masalah. Jadi kita kena melihat dari sudut, saya menyerulah, saya mengharap kerajaan kena ambil langkah-langkah cepat untuk mengatasi masalah ini, iaitu dengan cara, semalam juga saya berkesempatan jumpa dengan salah seorang pengurus bank di Terengganu. Saya tanya, apa langkah bank apabila perkara ini berlaku? Dia kata ada dua kaedah. Pertama, kalau dia pergi report polis akan telefon bank, block akaun tu. Yang kedua, pemangsa tersebut boleh datang ke bank sendiri. Tapi saya menyatakan bahawa mereka yang terkena tipu ni, mereka tak ingat bank lah. Mereka teringat bagi apa mereka. Kadang-kadang mereka takut. Mungkin polis tempat yang lebih cepat mereka pergi. Betul. Jadi saya kata minta tolonglah buat satu cara, kaedah bagaimana nak blocking duit ini ataupun akaun pemangsa tadi supaya tidak berjalan terus. Kalau kita tunggu 1 hari 2 hari mungkin terlambat. Sebab yang kena tipu, satu pemangsa yang kena tipu hampir 600,000. Cara mereka menipu ni dengan cara utang ni, orang tu kematian suami kena tipu ni kerana tu kerana ni, akhirnya dia ambil secara 20,000 yang sikit sedikit. Makan masa 2-3 bulan. Lambat. Sedangkan dia tahu dah benda itu penipu, kenapa pemangsa tadi tidak sedar? Betul. Nak kata pukul macam mana online cyber ni, hantu tak boleh masuk. Bagaimana kita fikir? Saya fikir begitulah. Jadi kesedaran. Lepas tu saya juga ada buat mesyuarat dengan pengarah pendidikan negeri Terengganu supaya mengambil langkah ceramah berterusan ataupun elan-elan tertentu untuk memberitahu kepada guru-guru dan pentadbir mengambil langkah-langkah yang cepat supaya tidak ditipu, ataupun kalau mereka kena begitu mereka beritahu. Ini satu langkah yang saya rasa perlu setiap orang kena ada kesedaran sendiri sebab akaun dia. Ya, betul. Kita mana nak tahu kan, tapi kena melaporkan atau berbicara dengan rakan-rakan yang lain. Jadi saya akan turun juga ke sekolah-sekolah dan saya juga bercadang untuk buat satu program yang besar di Terengganu, di universiti untuk memanggil semua pihak. Sama ada pelajar universiti, saya punya target group universiti, Kakak Universiti, pendidik, pegawai kerajaan untuk memberitahu tentang skema ni lah. Mungkin kita minta kerjasama PDRM daripada Bukit Aman untuk turun untuk menceritakan skema-skema ni, jenis-jenis skema dan sebagainya. Baik, ini antara perkara yang perlu kita semua ambil tahu supaya kita tidak menjadi mangsa kepada penipuan cyber ini. Dan selain daripada itu, Datuk juga telah pun mengendali beberapa kes lah sebelum ini. Dan kalau kita lihat antara trend sekarang ni, Datuk, iaitu mereka menawarkan pekerjaan kepada kita secara online sahaja. Maksudnya betul, duduk rumah, anda boleh dapat 5 sehingga ke RM800 setiap hari. Kata-kata manis yang dijanjikan kepada kita semua, dan akhirnya di usia muda juga mungkin akan terperangkap dengan perkara ini. Jadi nasihat daripada Datuk lah kepada kita semua, khususnya ibu bapa, untuk beri peranan yang penting kepada anak-anak supaya anak-anak kita tidak terjerat menjadi mangsa. Betul. Okey, saya ambil satu kisah. Kisah ni pengalaman saya sendiri. Pada tahun 2018 segumulan rakyat daripada Sarawak, 47 orang rakyat Malaysia, 40 daripadanya rakyat Sarawak, 3 rakyat Sabah, 3 rakyat Selangor, 1 daripada wilayah Sekutuan. Daripada 47 tu 10 je orang Islam selebihnya kaum Kadazan, kaum Iban, Muruk, Chinese, yang ramainya Chinese pun ramai Kadazan pun ada. Mereka pergi ke Kemboja dengan tawaran kerja sebab mereka ni tengok iklan dari iklan yang ada pada waktu itu dengan tawaran kerja 1,200 sebulan. 1,200 sebulan US tu. 1,200 USD sebulan. Berkerja macam di hotel-hotel lah. Maka mereka pergi dalam kumpulan yang besar. 20 dulu pergi. Dia pergi, lepas tu yang lain tu datang. Apabila mereka tiba di Kemboja,
mereka pun dirampas pasport dia. Masa mereka turun di Siem Reap, satu tempat pelancongan di Cambodia, nama dia Siem Reap. Diturun di Siem Reap, maka pasport mereka dirampas, telefon juga diambil. Maka mereka dikurung dalam sebuah rumah dan dipaksa untuk bekerja judi online. Itu satu kelompok dah pergi. Satu kelompok lagi datang, benda yang sama. Daripada 47 itu 10 wanita, ya, 10. Yang paling muda 19 tahun umur. So mereka ni tidak ada pendidikan tinggi. Mereka duduk di pedalaman Sabah dan Sarawak. Jadi walaupun begitu, saya akhirnya terpanggil lah, ataupun pada waktu itu mereka telah memberitahu kes ini berlaku. Saya tak ambil cakna sebab saya tak tahu. Saya dah lama dengan Kemboja sebab saya buat kerja-kerja kebajikan selama 23 tahun. Walaupun saya dalam kerajaan, saya masih buat kerja-kerja yang baiklah untuk bantu orang Islam di sana, orang bukan Islam dan sebagainya, susah sebab NGO antarabangsa. Ya. Jadi kes tu ada kes pertama saya. Kes tu agak mencabar. Apabila misi saya nak menyelamat, saya dikejar oleh banyak gangster. Jadi macam James Bond lah. Saya kena tidur dari satu hotel ke satu hotel. Maka nyawa saya terancam. Saya naik kenderaan diikut, dipolo dengan senjata di tangan. Saya ingat antara hidup dan mati. Ini pengalaman yang agak mencabar dalam kerjaya saya. Dan di mana saya daripada Phnom Penh, saya tinggal di Phnom Penh, ibu negeri, nak pergi ke penjara yang jauh di Bete Menchir itu makan masa 7 jam. Di mana sepanjang perjalanan itu ada line telefon yang tidak ada. Jadi pengajaran dari sini saya dapati bahawa budak-budak yang pergi ke nak bekerja di luar negara ni, dia tidak tahu tu. Bila dapat tawaran tu, dia rasa sonok, dia terus pergi. Tanpa memaklumkan kepada Wisma Putra contohnya. Apabila mereka nak bekerja luar negeri, salah satu syaratnya rakyat kita ni kena berlaporkan kepada Wisma Putra bahagian kaunselor. Dia kena pergi, kena dapatkan gambaran betul ke pekerjaan ini hijau. Kita ada saluran. Yang kedua, saluran kedutaan tadi. Jadi 47 tadi telah ditipu, bukan semudah itu nak bawa balik mereka. Kerana mereka dah jadi mangsa keadaan sedikit tadi. Mereka, mak bapak dia kena cari duit untuk menebus mereka. Contohnya kalau nak pakai lawyer di Cambodia, buka file saja $2,000 kena bayar. Ini pengalaman. Mak ayah di luar sana yang dengar ni, ambillah berat. Sebab apa-apa yang berlaku di luar negara, mak ayahlah yang kena jamin. Kena bayar, kena keluar wang, kena kerajaan melalui saluran diplomatik, tetapi selebihnya kita lah. Jadi ingatlah, mereka-mereka yang nak bekerja di sana, jangan menyusahkan ibu bapa kita lah, kalau ibu bapa kita ada. Jadi skamer-skamer ni tak tidur. Betul. Kita yang tidur kadang-kadang. Betul. Ini pengalaman. Pengalaman akhirnya pada tahun 2019 saya berjaya selama proses yang getir. Banyak proses saya lalu. Saya alhamdulillah dibantu oleh seorang menteri daripada Cambodia. Maka saya dapatlah bertemu dengan Perdana Menteri. Pada waktu itu Perdana Menteri Kamboja meluluskan untuk membebaskan mereka ni tanpa syarat. Mana tak kena bayar lah. Tak kena bayar. Tanpa syarat atas alasan mereka ni ditipu. Itu pun saya ubah kes. Daripada kes yang dituduh di mahkamah, mereka ni terbabit dengan judi online, saya ubah kes tu menjadi pencolekan. Dia pencolekan daripada kes ni. Pengajarannya kita kena ambil apabila kita nak tawaran-tawaran kerja dalam telefon, dalam online dan internet ni, kita kena lihat betul-betul. Betul. Satu pengajaran yang cukup besar untuk kita semua, untuk kita jadikan ia sebagai satu peringatan buat kita semua, Datuk. Khususnya untuk kita mengelakkan daripada insiden 2019 itu berulang kembali. Datuk, bila kita bercakap berkenaan jenayah cyber ini, Datuk, apa antara cabaran terbesar untuk kita mengekang jenayah cyber ini? So, pastinya cabaran dari sudut untuk kita mengenal pasti ataupun kita menangkap pelaku penjenayah cyber ini, dan juga yang kedua dari sudut bagaimana orang yang telah pun menjadi mangsa penipuan, duit mereka telah lesap dalam satu jumlah yang besar, bagaimana untuk mereka mendapat kembali? Saya beginilah, saya punya pandangan peribadi. Bank-bank tu kena ada insurans tentang simpanan. Ini pandangan saya. Sebab saya pun simpan kat bank. Jadi saya rasa selamat ke bank duit aku ni. Kita tertanya pada diri kita sendiri. So how? Bagaimana kita boleh fikir? Kena ada satu insurans lah. Tentang saya punya pandangan lah. Bank-bank kena ada satu insurans atas kepentingan peribadi seseorang.
Sebab apabila kecurangan itu berlaku di bank yang kita tidak pasti, tak pasti sebab kita tak buat apa-apa pun tiba-tiba hilang. Betul. Seperti mana yang berlaku pada seorang kawan saya yang dia kata duit dia tu hilang, tiba-tiba pembelian barang daripada US. So satu kawan saya ni yang saya cakap semalam dengan dia. So dia kata hilang. So sekarang ni dia terpaksa kena turun naik ke bank. Kan menyusahkan kita. Betul. Jadi saya rasa kena wujudkan satu security inilah tadi. Sebab tu kerjasama yang dibuat oleh SKMM, dibuat oleh polis, dibuat oleh bank negara, dibuat oleh SPRM ni, ada satu yang saya kata langkah yang baik. Cuma kaedah tindakan. Kita nak kena cepat apabila pelaku tu datang ke membuat report ke, saya immediately kalau boleh di-stopkan akaun tersebut. Ataupun bank berkenaan kalau dapat aduan, cuba stopkan supaya kita dapat cari jalan di mana arah dia pergi, dan jaminan bank tadilah kepada orang yang jadi pemangsa keadaan supaya ada security. Tidak kita rasa macam sia-sia duit tu. Betul. Hilang. Sedang kita simpan, kita harap kepada mereka. Betul. Jangan harap pagar-pagar makan peti kan. Kita kena melihat dari sudut ini. Ini pandangan saya lah. Saya rasa kena ada satu langkah yang boleh menjamin orang-orang yang menyimpan dalam bank atau di tempat-tempat lain. Kena ada satu langkah yang lebih selamat supaya agak mana nak pergi. Bukan zaman dulu simpan duit dalam tempayang, gali lubang tanam, dalam tin biskut kan. Tin biskut dan sebagainya. Bukan zaman dulu lagi. Betul. Itu pencuri lagi senang. Jadi kita tengok sebab kaedah penipuan dalam cyber ni begitu pantas. Dia lebih cerdik. Jadi di pihak kerajaan juga kena ada orang-orang yang pintar untuk memintasnya. Baik. Ini saya punya pandangan. Baik, Datuk. Bila kita bincang tentang isu ini berkait rapat juga dengan keldai akaun, Datuk. Mereka ni agak licik. Mereka menggunakan keldai akaun untuk akhirnya mengaburi mata. Sebagai contoh, ada juga trend yang berlaku iaitu rakan-rakan yang kita kenal. Mereka menggunakan gambar dan juga nombor telefon yang sama. WhatsApp kepada kawan-kawan kita ataupun mesej kepada kawan-kawan kita. Sebagainya. Derma menggunakan kawan-kawan. Ini satu langkah. Dan katanya akaun rosak, tolong transfer ke keldai akaun yang diberikanlah nombor dan details tersebut. Dan ini menjadi kebimbangan kita semua. Perlunya kita untuk mengambil kesedaran terhadap perkara ini. Jangan terus, kita ni kan pemurah, Datuk, kan, nak bantu kawan sebagainya kan. Tetapi sekarang ini perlu untuk terus berhati-hati, Datuk. Ada satu langkah yang saya tengok. Ada satu langkah di mana kedai-kedai ataupun skamer-skamer ni dia menggunakan akaun rakyat kita ataupun orang kita yang keadaan terdesak, seolah meminjam akaun. Ini juga berlaku tu kerana kenapa jadi begitu? Kerana kadang-kadang kita terpengaruh dengan tawaran, dengan nak cepat kaya, nak dapat duit income setiap bulan, sanggup akaun kita tergadai, dan seterusnya mereka yang jadi masa keadaan alung. Alung juga beroperasi untuk dia bila alung ni pegang orang tu, maka akaun nombor IC pun alung pegang. Ini juga salah satu sebab tu saya kata kerajaan ni, pihak berkuasa kita yang ada kuasa pada waktu ini, dia kena menyelesaikan masalah ini. Saya nak ceritakan satu kisah lagi. Sekitar tahun 2000 ni, kisah terdahulu semasa saya dalam perkhidmatan. Pada tahun 2006-2005, seorang guru yang agak muda daripada wilayah Persekutuan Colombo bercinta dengan warga negara asing yang duduk di New Zealand pada waktu itu. Sebab saya pergi ke New Zealand pada waktu kes ini berlaku, dan pergi melihat bagaimana seorang guru ini tertarik. Ini bukan cinta alamiah, mungkin juga cinta perjumpaan mereka. Alamiah ni lagi banyak kepelasuannya, tetapi ada yang menjadi betul kalau sekiranya melibatkan rakyat kita. Tetapi kan melibatkan rakyat luar ni, pada waktu itu lelaki itu keturunan Morocco, tinggal di New Zealand. Maka perempuan tu masa cuti sekolah nak pergi, nak pergi, dia bagi tiket, dia bagi semua kemudahan, beg dan sebagainya, nak pergi ke New Zealand bercuti. Kemudian cikgu tadi sebab dia muda, dia takut, dia pun bawa rakan dia. Dia bawa rakan dia pergi bersama. Okey. New Zealand, saya pernah pergi New Zealand.
New Zealand ni bila sampai ke New Zealand, okeylah beg dia scan ni semua lepas. Bila sampai di New Zealand ni dia ada kepakaran untuk mengenapasi dadah. Ya. Selaki tadi bagi beg dan sebagainya. Maka dia pun pergilah ke New Zealand. Apabila sampai di airport, bila nak keluar dari airport, dia scan balik beg. Scan balik. Beg tu di-scan balik oleh pihak berkuasa. Semua beg macam tu. Di New Zealand, Australia dia scan balik. Kita scan balik. Jadi dia ada anjing pengesan yang sarjan, korporal dan sebagainya. Kecil-kecil anjing tu. Baik. So saya buat ikan bilis pun saya kena ikut oleh anjing tersebut. Saya kadang jadi tak gelisah. Pasal apa dia ikut aku ni? Ini contoh saya bawa handbag tu saya bawa ikan bilis saja. Ikan bilis tu sebab saya nak pergi embassy sana. Saya masak nasi lemak kita makan. Nasi lemak tanpa ikan bilis. Tak jadi. Jadi bawaannya anjing tu ikut. Ini pengalaman saya sendiri. Saya nak tandang anjing tu kena tahan. Jadi berbalik pada soal guru tadi, apabila dia nak melepasi, maka 2-3 kali scan dia kena tahan. Apabila kena tahan, akhirnya di celah-celah beg tu ada dadah. Ini cerita. Love scam. You cinta cyber atau cinta sebagainya. Ini natijahnya yang you dapati. Betul. Itu kena tengok ya. Betul. Jadi kena tengok benda ni. Dia kena tahan. Kawan dia yang ikut sama-sama kena tahan. Sampai hari ini sedih saya tengok. Memang mak ayah dia terpaksa kena pergi New Zealand keluar duit, ambil duit, habis duit. Melibatkan ramai orang. Sebagainya. Betul. Itu natijah yang cukup besar yang perlu kita fahami. Sebenarnya banyak modus operandi. Ini pengalaman saya sendirilah cyber. Pengalaman. Terima kasih Datuk, banyak pengalaman-pengalaman yang cukup berharga yang telah Datuk kongsikan khususnya untuk kita memahami dengan lebih jelas berkenaan jenayah cyber ini kepada anda semua. Sama-sama kita tingkatkan kesedaran kita supaya kita jangan menjadi mangsa, jangan mudah terpedaya dengan modus operandi yang sentiasa berubah ini. Betul. Baik, apa pun kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Profesor Anjong Datuk Dr. Mustafa Ahmad Marikan, Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Negeri Terengganu. Terima kasih banyak. Terima kasih Datuk. Sama-sama.